لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Hari ni kita buat kisah seram kita pasal hotel. Kita bagi nama samaran dia sebagai Aminah. Aminah ni dia baru je lepas habis SPM. Jadi dia dengan 3 orang kawan dia ni, diorang pun terfikir untuk mencari satu kerja part time sementara menunggu result SPM diorang keluar. Diorang pun kan beritahu dululah kat mak ayah diorang. Bila mak ayah diorang dengar yang diorang nak cari kerja part time ni untuk sementara menunggu result SPM ni, mak ayah diorang pun benarkanlah diorang cari kerja part time tu. Diorang pun cubalah tanya-tanya, diorang pun jumpalah satu hotel yang agak jauh jugalah daripada rumah diorang. Diorang pun tanyalah hotel tu, dan hotel tu pun tak lama lepas tu suruh diorang tulis borang. Dan dalam 2 hari macam tu, hotel tu panggil diorang tunggu duga dan terus masuk kerja. Diorang pun rasa sangat seronok sebab itu adalah satu pengalaman pekerja bagi diorang. Manager hotel ni ada juga tanya diorang nak duduk bilik yang hotel sediakan atau ulang-alik rumah. Diorang pun pilihlah untuk duduk bilik hotel sediakan sebab rumah diorang agak jauh juga dengan hotel diorang kerja ni. Jadi diorang pun pilihlah duduk di bilik hotel sediakan. Dalam satu bilik ada 4 orang. Jadi diorang pun dapatlah bilik yang sama. Cuma shift je lah berbeza sebab kat hotel tu ada 2 shift. Satu shift pagi, satu lagi shift malam. Shift pagi bermula daripada pukul 6 pagi hingga 6 petang. Shift malam pula bermula daripada 6 petang sampai 6 pagi. Jadi Aminah dengan seorang kawan dia ni nama Fatimah ni dapat shift pagi. Kawan dia yang seorang lagi nama Aisyah dengan Siti ni dapat shift malam untuk bulan yang pertama. Diorang dalam masa seminggu tu tak ada masalah pun diorang kerja. Semua berjalan dengan lancar. Tapi masalah bermula daripada minggu yang kedua diorang bekerja. Pagi Aminah dengan Fatimah kawan dia pun dalam pukul 5.30 hari tu diorang pun bersiap lah untuk pergi kerja sebab diorang kena shift pagi. Jadi diorang sampai je tempat kerja, diorang pun buatlah kerja diorang, kerja diorang. Pagi tu diorang kena buat breakfast. Jadi diorang pun siaplah barang-barang breakfast untuk customer sarapan daripada pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi. Lepas tu diorang kemas lah lepas dah siap customer breakfast tu. Lepas tu diorang akan buat pula untuk makan tengah hari bermula daripada pukul 11 sampailah pukul 2 petang. Lepas tu diorang kemas pula tu. Lepas tu dan kerja terakhir diorang ialah diorang akan kena pula buat minum petang untuk customer daripada pukul 4 sampailah pekerja diorang last kali pukul 6 petang. Bila dah siap kerja terakhir diorang ni, diorang pun baliklah ke bilik. Masa diorang sampai bilik, Aisyah dengan Siti dah pergi ke kerja diorang dah. Sebab diorang kerja shift malam kan. Shift malam ni, Aisyah dengan Siti kena sediakan untuk makan lewat malam pula. Daripada pukul 6 tu, diorang kena prepare sampailah pukul 8 malam. Lepas tu, diorang kena kemas. Diorang kena siapkan pula untuk minum malam. Bermula daripada pukul 10 sampailah pukul 12 malam. Lepas tu diorang boleh closing lah, kemas apa yang patut. Bila dah habis waktu customer minum lewat malam tu, pukul 12 tu, diorang kenalah kemas tempat customer makan tu. Diorang kena bersikat untuk shift pagi esok pula masuk daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 6 petang. Aisyah pilih di bahagian depan dan Fatimah pilih di bahagian belakang. Diorang pun kemaslah dengan pekerja-pekerja lewat malam yang lain sekali tu lah. Tengah diorang kemas tu, Aisyah ni dia rasa macam ada orang panggil dia. Dia pusing kat belakang tapi tak ada orang. Dia pun mok. Dia dengar lagi sekali ada orang memanggil nama dia.
Dia pusing lagi sekali kat belakang. Tapi tak ada orang pun. Hanya dia seorang je tengah mau kat depan tu. Sebab pekerja lain tengah buat kerja lain kat belakang. Dia pun dah mula rasa tak sedap hati. Dia tengok jam, menunjukkan pukul 3. Dia pun berhenti dan rehat sekejap. Aisyah pun pergilah ke bilik rehat diorang kat belakang tu. Diorang jalan-jalan pergi kat bilik rehat tu. Dia pun jumpa, dia tengok dalam bilik rehat tu ada Fatimah sekali tengah rehat. Dia pun boraklah dengan Fatimah dalam bilik tu. Tengah borak-borak, jam menunjukkan 3.30. Diorang pun sambunglah balik kerja diorang. Masa ni Fatimah dah siap dah kemas kat belakang. Dia pun tolonglah Aisyah kemas kat depan ni. Aisyah pun dah siap mop. Jadi diorang pun hanya susun-susun meja dan isi ala-ala meja gitu je lah. Jadi diorang pun tengah susun-susun meja ni. Aisyah ni cakap kat Fatimah, dia nak pergi bilik ambil barang jap. Dia nak ambil alam meja kat dalam bilik tu. Fatimah tanya Aisyah, nak Fatimah teman ke? Aisyah kata tak apalah, dia boleh pergi seorang je. Aisyah pun pergilah ke bilik ambil barang tu untuk ambil alam meja. Bila dah sampai bilik barang tu, Aisyah pun bukalah pintu bilik tu dan bukalah switch dalam bilik tu. Bila lampu menyala, Aisyah terkejut sangat tengok bilik tu. Sebab bilik tu bersepah sangat, macam tak pernah kemas pun. Aisyah pun tak fikir panjang. Dia masuk bilik tu dan ambil. Masa Aisyah tengah ambil alam meja ni, tiba-tiba pintu bilik tu tutup. Aisyah pun cakap dalam hati dia, mungkin angin tiup pun. Dia pun ambil alam meja berapa banyak yang dia nak. Dia pun pergilah ke pintu tu untuk keluar daripada dalam bilik tu. Bila dia nak pusing-pusing pintu tu, tiba-tiba pintu terkunci, tak boleh buka. Aisyah dah rasa cemas dah masa tu. Dia pun cubalah ketuk-ketuk pintu tu, tapi tak ada orang pun dengar. Dalam bilik tu dia ada dengar satu suara. Buat apa dalam bilik ni? Aisyah rasa takut sangat. Dia pun bacalah apa yang dia tahu. Dan tak lama lepas tu, barulah pintu terbuka dan dia boleh keluar. Dia pun tutup switch lampu dan terus pergi kat Fatimah. Dia pun ceritalah kat Fatimah apa yang jadi kat dia dalam bilik tu. Bila tengah-tengah cerita tu, ada seorang senior ni dengar. Senior ni pun cakap kat dia orang, lain kali pergi bilik tu jangan pergi seorang-seorang. Sebab bilik tu memang keras sikit, ramai dah kena kacau. Bila diorang dengar macam tu, diorang pun beringat, lepas kejadian tu diorang takkan pergi seorang-seorang dalam bilik ambil barang tu. Okay guys, itu saja kisah seram kita untuk malam ni. Minta tolong like, share, subscribe dan tekan notis sebelah subscribe tu.